Masuri binti Pandan Mak Ayah merupakan seorang gadis kelahiran Pulau Langkawi. Beliau dilahirkan oleh pasangan Pandak Mak Ayah dan Nda Alang pada awal kurun ke-18 Masihi di Kampung Mawar, Mungkim, Ulu Melaka, Langkawi. Nama timbangan Masuri adalah Siti. Beliau juga turut digelar sebagai Puteri Masuri dan juga julukan Puteri Langkawi kerana dikabarkan memiliki paras rupa yang begitu cantik. Kehidupan dan sejarah Masuri telah menjadi legenda, manakala pulau tersebut sememangnya terkenal dengan legenda dan kisah rakyatnya. Kisah yang paling popular tentang kehidupan beliau adalah sebelum beliau dihukum bunuh, yang sehingga kini dijadikan sebagai bahan untuk persembahan teater bangsawan dan juga penceritaan. Benar atau tidak? Sama-sama kita merungkaikannya. Lihatlah pula tasik dayang bunting, atau pernah juga disebut orang tasik buai putih. Boleh dikatakan di tasik inilah selalu Masuri datang di waktu rambang petang. Indah terbentang pantai Permai ialah tempat Masuri bersuka-suka di masa kecilnya. Dan ini ialah kampung Datuk Pandak Maya Aman, ayah kepada Masuri. Rumah yang berpagar berkelilingan itu ialah rumah Datuk Pandak Maya Aman, dan disinilah tempat Masuri dilahirkan. Dikabarkan bahawa pasangan Pandak Mak Ayah dan Cik Alang telah datang dari kampung Kemala Bukit, Thailand, ataupun dahulu ini dikenali sebagai nama Siam. Mereka berhijrah ke Langkawi untuk mengubah keadaan hidup mereka bagi menjadi lebih baik. Pada masa itu, pasangan suami isteri ini bekerja sebagai petani dan pencari rotan yang lama-kelamaan rezeki mereka semakin melimpah ruah, iakan mereka telah mampu membeli tanah daripada masyarakat tempatan. Diceritakan juga oleh orang-orang lama di Langkawi bahawa keluarga Pandak Mak Ayah ini telah menjalankan perniagaan keminyan serta sarang burung yang juga telah melipat kali gandakan lagi rezeki mereka sekeluarga, sehinggalah mereka menjadi salah satu keluarga yang berada di Langkawi. Pandak Mak Ayah boleh dikatakan sebagai orang yang berada di Langkawi kerana mempunyai tanah sawah yang luas dan terlibat dalam perniagaan sarang burung layang-layang. Apabila rezeki mereka sudah melimpah ruah, maka ada kuasa Tuhan digunakan pula keluarga Pandak Mak Ayah, iaitu seorang cahaya mata perempuan. Pandak Mak Ayah telah menamakan bayi perempuan itu dengan nama Masuri. Sesetengah sumber memberitahu bahawa Masuri juga turut dikenali dengan nama timbangannya, iaitu Siti. Masuri membesar dan diasuh dengan penuh adat, resam serta tata silah oleh kedua orang tuanya sejak zaman kanak-kanak lagi. Masuri telah menunjukkan ciri-ciri luar biasa di mana dia tidak seperti kanak-kanak yang lain. Masuri juga sering menonjolkan di kalangan rakan sepermainannya kerana dikatakan dia sering memakai pakaian berwarna hitam. Ini adalah warna kegemaran beliau. Di samping itu, dari segi paras rupa yang tak jemu mata memandang, dari segi tutur katanya dan tingkah lakunya yang penuh sopan, santun serta cukup melambangkan betapa tingginya budi pekerti dan akhlak Masuri. Sehinggalah meningkat dewasa, ciri-ciri kewanitaannya lebih terselah dengan wajah yang cantik rupawan serta hati budi yang sangat baik, sehinggakan menjadi buah mulut seluruh penduduk Langkawi, dan akhirnya sampailah ke telinga Wan Yahya yang juga dikenali sebagai nama Datuk Perkemarcaya. Dia adalah wakil sultan untuk memerintah Langkawi pada waktu tersebut. Masuri juga dikatakan dengan seorang pemuda dan pahlawan tempatan, iaitu Wan Derus, iaitu adik kepada wakil sultan di Langkawi, Datuk Perkemarcaya, dan juga Wan Mahora. Ketika zaman pemerintahan Sultan Abdul Halim Shah II ibni almarhum Sultan Ziauddin Mukarram Shah, iaitu pada tahun 1803 sehingga 1843, hubungan Kedah dan juga Siam menjadi keruh. Masuri hamil ketika Wan Derus keluar dari Langkawi, iaitu untuk menentang kerajaan Siam. Menyatakan beliau juga berperang dengan tentera Siam di Kuala Kedah. Sepeninggalan beliau, Masuri dikabarkan tinggal bersama ibu bapanya ketika waktu tersebut. Deramang, seorang penyair kembara, iaitu setengah sumber mengatakan beliau peniaga berasal daripada Sumatera, singgah di Langkawi. Kebolehannya menambat hati penduduk Langkawi. Lalu dengan ihsan ibu bapa Masuri, Demarang, yang tinggal di rumahnya untuk mengajarkan syair dan juga dendang.
Kepandaian Deramang dalam bersyair menaikkan nama Masuri sebagai tuan rumah dan menimbulkan kecemburuan Wan Mahura, kakak iparnya sebagai isteri pembesar Pulau Langkawi. Kelahiran anak Masuri, Wan Hakim, mencetuskan fitnah apabila Wan Mahura menuduh Masuri bersemuka, iaitu bermuka-muka melakukan hubungan sulit dengan Deramang. Atas sebab itu, Masuri dan Deramang ditahan dan dijatuhkan hukuman bunuh oleh Datuk Perkemar Jaya. Abang iparnya sendiri telah termakan ratusan isterinya tanpa menunggu Wan Darus pulang. Masuri dan Deramang dibawa ke Padang Maksirat, pusat Langkawi ketika itu, untuk dijatuhkan hukuman. Masuri juga diikat di sebuah batang pokok dan ditikam dengan tombak. Akibat tersiksa, Masuri mendedahkan bahawa dia hanya dapat ditikam dengan tombak sakti, iaitu terdapat pihak yang menyatakan bahawa senjata itu adalah keris kepunyaan nenek moyangnya yang terdapat di alang rumahnya. Betul ya ini? Betul ya, Dok. Noah! Noah! Dok! Hang boleh pergi. Terima kasih. Baik, Datuk. Apa, Dok? Hang dengar orang-orang kampung nak mendahaga pada kita, Noah. Mereka bercadang nak membela Lela dan Masuri. Tapi sebelum mereka bergerak, kita harus bertindak terlebih dulu. Jangan bimbang, Datuk. Sebelum orang kampung sampai, Masuri dan Lela kita pindahkan ke alam bakar. Ya, itu bagus. Datuk, saya fikir Datuk Kamajaya dan Kelana datang. Apa yang saya tunggu lagi? Saya tunggu kedatangan Datuk Kamajaya. Saya perintah bunuh Masuri dulu. Deramang, jalankanlah hukuman hang. Saya reda mati serupa ini. Tetapi sebelum saya mati, saya sumpah Pulau Langkawi ini jadi padang jarak, padang bersyukur selama 7 keturunan. Kata-kata terakhir Masuri amatlah masyhur apabila ia seringkali diulang dalam mana-mana persembahan. Ayat-ayat terakhir Masuri adalah berupa sumpahan untuk tidak menghalalkan darahnya jatuh ke bumi kerana beliau mangsa fitnah dan mengutuk Pulau Langkawi untuk tidak tenteram dan permai ibarat padang jarak, padang terkukur selama 7 keturunan. Walaupun dipujuk dan dirayu ibu bapa Masuri, hukuman tetap dijalankan dan Masuri dibunuh tanpa dosa yang dituduh. Menurut legenda, Masuri mengalirkan darahnya yang berwarna putih yang hanya kerana kata-katanya yang tidak menghalalkan darahnya jatuh ke bumi. Deramang turut juga dihukum bunuh walaupun bertindak ganas. Masuri juga dikebumikan oleh ibu bapanya bersebelahan dengan harta tebusan yang ingin digunakan untuk menebusnya. Masuri dikatakan meninggal pada tahun 1819 Masihi bersamaan 1235 Hijrah. Seminggu selepas Masuri dibunuh, Wan Darus pulang setelah Kedah gagal menewaskan Siam. Selepas mengetahui akan hakikat tentang isterinya, dia kecewa. Sejurus itu, tentera Siam menyerang pulau tersebut. Langkawi hancur dan hangus. Datuk Perkemar Jaya melarikan diri bersama-sama orang kuatnya, iaitu Panglima Hitam. Malangnya, Datuk Perkemar Jaya ditangkap oleh tentera Siam di Sungai Lakana dan diseksa serta dibunuh dengan kejam. Begitu juga dengan Wan Mahura yang dirogol dan diseksa tentera Siam. Anak mereka, Wan Muhammad Ali, bergegas pulang dari Pulau Pinang untuk membalas dendam. Kejayaannya mendorong Sultan melantiknya sebagai pengganti ayahnya. Walau bagaimanapun, Pulau Langkawi tidak pernah makmur kerana gigatan lanun dan jenayah
yang amat teruk. Sebelum 1980-an, Langkawi memang tidak makmur hinggakan orang mengatakan yang kerbau lebih banyak berbanding manusia di sana. Ketika Tuanku Abdul Rahman masih menjadi pegawai daerah, Tunku sentiasa melawat Langkawi, tetapi tiada siapa yang tahu di mana tempat perkebumian Masuri. Maka Tunku mencari sehinggalah menemui sebuah kubur yang tersembunyi, lalu dibinakan sebuah makam yang dikenali sebagai Makam Masuri. Menjelang 1980-an, Langkawi menjadi lebih makmur, iaitu satu daripadanya disebabkan kedatangan pekerja untuk membina Makam Masuri. Ada yang menyatakan kemakmuran itu disebabkan lahirnya keturunan yang ketujuh oleh Masuri, dan ada juga yang mengatakan yang ke-8 menamatkan segala subuhan Masuri ke atas Pulau Langkawi. Keturunan ketujuh Masuri iaitu Sirintra Yai atau Ngong Me atau nama Melayunya Wan Aisyah Wan Namawi menetap di Kampung Kemala, Phuket, Thailand ketika pertama kali dijejaki. Kebetulan pula ketika itu Langkawi menjadi pusat pelancongan dan jualan bebas cukai, lalu menarik lebih ramai pengunjung ke pulau itu. Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Dr. Mahathir, turut membantu mempromosikan Langkawi dengan menambahkan infrastruktur dan menjadikannya pusat pertunjukan seperti 5.